حين أردت ربي إلى من تقلني إلى عدو بعيد يتجاهلني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصالح علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم بك أعوذ وبك أصول وبك أشارك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في علومه في الدارين. Muka surat berapa? Tadi muka surat 81 4 baris yang atas. InsyaAllah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang diberi kerajaannya dengan kerajaan yang kabir dan ditaruhkan di dalamnya segala kebajikan sekaliannya dan disucikan dia daripada tiap-tiap yang cela dan kebinasaan dan kekurangan. Maka jika kau tanya daripada buminya dan tanahnya, maka iaitu kasturi dan zafaran. Dan jika kau tiada pada atapnya, tanya pada atapnya, maka iaitu Arsyur Rahman. Dan jika kau tanya daripada bawahnya, maka iaitu daripada kasturi yang sangat harum. Cukup. Yang kedua sama. Orang yang kedua sama. Cukup. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perak dan jika engkau tanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang diberi kerajaan dengan kerajaan yang kabir dan ditaruhkan di dalamnya segala kebajikan sekaliannya dan disucikan daripada tiap-tiap yang cela dari kebinasaan dan kekurangan. Maka bagi engkau tiada daripada buminya dan di tanahnya dan nyata kasturi dan zafaran. Yang kedua lagi belakang. Dan jika engkau tanya pada anaknya, maka iaitu Ar-Rahman. Dan jika engkau tanya daripada baraknya, maka iaitu daripada kasturi yang sangat harum baunya. Dan jika engkau tanya daripada anak batunya, maka iaitu daripada lu'lu' dan jauhar. Cukup. Dan yang diberi kerajaannya dengan kerajaan yang kabir
Sebelum ke syaraga, mari kita bicara dulu. Bicara akan apa? Bicara akan tazkiyatu an-nafsi. Boleh baca. Tazkiyatu an-nafsi. Tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Atau mana dia? Membersihkan diri. Bagaimana cara anak membersihkan diri? Jawab dia, kalau masa saya ceramah dulu masa muda, cara membersihkan diri bizikrillahi. Atau masa saya ceramah dulu sana sini tazkiyatun nafsi bizikri, dengan berzikir. Atau ilmu bersyarah, ilmu ceramah. Bila saya berhenti daripada ceramah bersyarah, saya buka kitab. Kalau jawapan daripada seorang muallim, guru mana dia buka kitab ni, macam zaman buka kitab Furas. Dia kata apa dia? Cara nak membersihkan diri yang pertama, kalau kita sebagai guru jawab macam ini. Tapi kalau orang tanya ke atas bas, jawablah bizikrillah, dengan berzikir. Sudah. Tapi kalau majlis begini rukuk tak boleh. Kena jawab begini. Yang pertama, jamaah pasti tahu beza di antara maksiat zahir dengan maksiat batin. Yang pertama, dia tak boleh pergi terus kepada zikri, tak boleh. Kena tahu beza di antara maksiat zahir dengan maksiat batin. Yang pertama, ini cara nak membersihkan diri. Yang kedua, taat zahir dan taat batin. Maksiat zahir, maksiat batin, di situ dia ada penerangan. Jangan kamu makan benda haram. Apabila kamu makan benda haram, daging yang tumbuh itulah api neraka sangat-sangat diutamakan. Itu dalam maksiat zahir, maksiat batin.
ketiga pasti tahu apa? Sifat. Sifat apa? Mahmudah dengan mazmumah. Ada alhamdulillah jamaah dah faham tiga perkara tadi. Kemudian masuklah majlis zikir. Masuk majlis zikir. Ringkas cakapan apabila masuk majlis zikir, hati melayang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Fikiran itu dan fikiran ini yang telah lepas. Begitu nak berlaku apabila kita masuk majlis zikir. Betul tak? Betul tak kata melayang sana sini? Sekarang apabila masuk majlis zikir, duduk elok-elok, ulung pejam mata. Tak boleh pejam, ambil gai ikat mata. Mata hati bagi nampak. Nampak apa? Allah. Apa-apa? Allah. Ya ke? Ya. Tak nampak macam mana Allah tak berupa. Ingatan kita Allah. Lah, jelas tak tanya ingatan. Kenapa ajaran melibur? Bila kata mata hati nampak apa? Bersama Allah. Allah maju Allah. Tidak. Jamaah dengan jangan terperanjat. Sebab tu seambil ABC dan naik ke atas. Mata pejam atau ikat mata, tutup lampu. Mata hati bagi nampak muka kita dalam keranda. Muka kita sendiri. Waktu duduk dalam keranda. Mata hati kita bagi nampak muka kita yang duduk dalam keranda. Nampak tak muka kita? Pejam mata sekalian. Nampak tak mata hati kita? Oh, kita sudah di kapan muka-muka duduk dalam keranda. Nampak tak? Nampak? Begitulah zikir akan datang. Bayanglah macam itu. Asal siapa yang tu bagi zikir malam saat lagi. Apabila ila hadratin Nabi sudah, lidah naik langit, nak turunlah atas pusat. Okey, mata hati bagi nampak muka kita. Muka-muka badan di kafan, duduk dalam keranda. Nampak bagi mata hati tu nampak muka kita. Yang boleh buat amalkan, yang tak boleh buat coba buat latihan. Dia nampak dia hilang, dia nampak dia hilang. Atau mana orang yang tak cakap lagi, kalau akan cakap betul-betul daripadanya mula la ilah sampai akhir dia nampak I sampai kat Z. Jangan apa?
Jangan takut. Tengok muka takut. Tengok muka mayat takut. Tengok muka mayat sendiri. Dah. Walaupun mata hati nampak muka mayat kita sendiri, tapi jangan tinggal la maujud illallah. La maujud illallah. Jangan tinggal yang itu. Sebenarnya tak nampak dua sekali. Ya. Tidak nampak la maujud. Mama, ini kita kena berlatih. Inilah Allah panggil istilah dalam tasawuf latihan keruhanian. Ini kena berlatih. Dah. Sudah. Ada kemiskinan sikit insyaAllah. Terus kembali kita bayangkan betul kita apa yang zikrul maut, sifat mahmud, mengingati mati. Bila kita tengok muka kita terjadi mayat, kita ingat kepada mati. Bagi zikrul maut, mengingati mati. Dah. Yang kedua soalan tak ada apa. Sudah. Mari kita belajar. Ulang balik lagi. dan yang diberi kerajaannya dengan kerajaan yang kabir. Okey. Ahli syurga, pangkat dia di dalam syurga seperti dengan pangkat di alam dunia. Ahli syurga duduk di dalam syurga, pangkat dia dalam syurga bagaimana pangkat di alam dunia ini. Boleh faham tak tu? Bahasa tu sangat-sangat penting. Kalau jemaah tak faham, bertanya. Jangan tunggu nak tanya minggu depan, bulan depan, jangan. Selalu Pangkat. okey. Zaki sekarang pangkat di alam dunia iman. Ya, balik ke syurga dia pangkat sebagai imam juga. Di alam dunia dia sebagai Perdana Menteri. Ya, balik ke syurga pun pangkat dia sebagai Perdana Menteri. Ini hanya siapa nak makan. Ya, Mama, kalau tak ada pangkat orang awam lah. Mengikut pangkat di alam dunia, pangkat kita ramai-ramai ini orang awam. Balik ke syurga pun orang awam. Tak, itu maksud pangkat orang awam di dunia. Sebenarnya surga pangkat orang awam tak? Saya Jadi macam mana keadaan? Jadi tak ada, kalau dia di dunia ni dia ikut apa yang Tuhan suruh, pangkat dia awam juga. Mungkin tinggi. apa dia? Kalau di dunia ni dia orang awam, tapi ilmu dia belajar dia tinggi. Dia orang awam tapi dia mengajar, dia pangkat guru. Dia pangkat muallim, itu bukan orang awam. Orang awam ni tak ada pangkat-pangkat buat. Orang awam ni orang tak ada pangkat. Kalau dia mengajar, dia sebagai muallim. Tapi lagi kita lebih bijak lagi, tu murabbi, seorang pendidik. Dah. Dari segi
kelebihan. Pangkat dia duduk dalam syurga mengikut pangkat di alam dunia. Kelebihan dia tu bagi fadail. Kalau iman disanggung oleh makmum, itu kelebihan dia. Dah. Tapi kalau radio dia tak ada radio, tidak kan? Kalau radio dia tak ada radio lagi dalam kan? Kalau sultan raja, dia balik pangkat dalam syurga pun sebagai raja, mengikut pangkat alam dunia. Semua pangkat saja lah. Pangkat raja Ramli ini ulang pangkat pun dia nak perangkat, bukan perangkat pangkat. Apa dia mau? Kalau dia tak ada ilmu sangat, memang raja dia bukan ulama. Pangkat ulama lain, pangkat raja lain. jadi dia tak apa-apa ini raja kan nak buat raja. Ya, tapi takut tak sampai ke sana. Itu dia. Takut tak sampai. Jatuh ke bawah dulu. Raja yang aktif. Jadi tak jatuh kan? Ya. Kalau tak jatuh. Kalau dia adil sekarang tak jatuh. Kalau dia zalim sekarang dia jatuh. Dah. Siapa dia? Cuba ulama ni lagi. Kerajaan. Dan yang diberi kerajaannya dengan kerajaan yang kabir. Haji Ramli faham dalam ayat itu. Kerajaan yang kabir. Siapa dia? Allah tu dinamakan Malikul Muluki. Diberi pangkat raja tu oleh raja yang kabir, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ahli syurga duduk dalam syurga. Pangkat dia di dalam syurga mengikut pangkat di alam yang pertama. Imam, pangkat imam juga di sana. Sultan, ya di sana dia sultan juga. Agung, balik ke sana sebagai agung juga. Guru, pangkat guru lah. Pangkat bukan arti kena mengajar. Pangkat imam bukan arti sembahyang berjamaah. Dalam syurga tu pangkat. Dalam syurga ada mengajar tak? Ada. Ada sembahyang tak? Tak ada. Sudah. Ya, no? Pangkat itu terus. Saya Terus sampai bila-bila kan? Berkekalan tak salah. pangkat tu berkekalan tak? Hum fiha khalidun. Khalidun berkekalan. Dalam syurga berkekalan. Dalam neraka pun berkekalan. Orang kafir kekal dalam neraka. Sudah habis, selesai. Yang kedua, baca. Dan ditaruhkan di dalamnya segala kebajikan sekaliannya. Ahli syurga dia balik ke syurga
Sebab apakah dia boleh masuk ke dalam syurga? Sebab apakah? Jawab mengikut dalam kitab. Sebab apakah dia boleh balik ke syurga? Sebab dia ahli kebajikan. Macam tu. Ahli kebajikan. Ahli buat ibadat. Ahli kebajikan. Ahli buat pahala. Sebab apa Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia? Ahli kebajikan. Rahmat dengan apa? Allah Ta'ala beri rahmat dengan apa? Dengan syurga lah cik oi. Aku tak faham bila kau soal pusing-pusing. Kau soal pusing-pusing, aku pening lah. Biar pening dengan sahabat saya pusing. Jangan pening dengan dipusing oleh mungkar dan nakir. Dah. Orang macam jamaah tak akan dipusing oleh mungkar dan nakir. Dengar alasan kenapa saya kata tak akan dipusing oleh mungkar dan nakir. Dengar. Apabila jamaah masuk lubang liang lahat. Betul tak lubang liang lahat? Bahasa tu betul. Ada tak yang tak panggil lubang, panggil longkang? Ada tak orang panggil longkang liang lahat? Tak ada. Okey, panggil lubang. Alasan yang saya kata tak akan dipusing oleh mungkar dan nakir. Orang macam ini, alasan dia apabila dia masuk lubang liang lahat, mungkar nakir belum masuk lagi, pembela jamaah masuk dahulu. Apa dia pembela kita jamaah? Ilmu dan amal. Segala soalan yang diaju oleh mungkar dan nakir dijawab oleh pembela kita. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Lebih lagi kalau orang ada ilmu ijazah, ilmu masal lagi mewah. Hanya kita ini orang ilmu fardu ain sahaja. Dah. Orang ilmu tinggi, amalan banyak. Apabila dia masuk lubang kubur, biasanya cuaca mendung dan turun putih-putih ambun. Dunia lagi dah boleh nampak. Dunia lagi boleh nampak orang ilmu tinggi, amalan banyak. Segala soalan yang diaju oleh mungkar dan nakir dijawab oleh pembela. Ini alasan saya kata tak akan dipusing oleh mungkar dan nakir. Tapi kalau orang itu hidup tak tahu ilmu fardu ain di mana,
tahu masjid surau di mana, tak tahu majlis-majlis ilmu di mana. Ya Rabbi lah orang itu jangan. Sudah jamaah ramai-ramai. Allah Ta'ala beri rahmat dengan sahabat jamaah tergolong dalam golongan ahli kebajikan, duduk dalam syurga. Ulang balik lagi. Dan ditaruhkan di dalamnya segala kebajikan sekalian. Segala kebajikan kita Allah Ta'ala taruh di dalam syurga. Segala kebajikan kita Allah Ta'ala taruh di dalam syurga. Kita duduk dalam syurga dan kebajikan kita pun dalam syurga juga. Kita duduk dalam syurga, kebajikan kita, amal ibadat kita pun dalam syurga juga. Kalau ditanyai orang, kalau orang bertanya kepada kita, bagaimanakah rupa kebajikan? Kalau orang tanya macam tu, bagaimanakah rupa kebajikan? Haji Ramli sudah jawab. Bagaimana rupa kebajikan? Jawab wal. Jawab ramai-ramai. Wal. Apa dia? Apa mama? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala terlebih mengetahui. Sudah, kita berada di dalam syurga. Segala kebajikan kita pun dalam syurga. Amal ibadat kita, zikir kita, selawat kita, mengajar kita, belajar kita, pahala tu kesemua dalam syurga. Saya di dalam syurga pun masih dikira ke amalan ibadat kita? Kira di padang mahsyar, tempat kira bicara hisab di padang mahsyar. Apabila kita tu masuk ke dalam syurga, kebajikan kita pun Allah Ta'ala taruh dalam syurga. Bukan tinggal di padang mahsyar bersepah macam tu, tak. Apa macam mana? Apa rumah budak besar apa nama Allah pahala kita di dalam surga. Apa dia? Apa rumah Allah yang sifat kita punya kebajikan di dalam surga, kita dah ada dalam surga. Habis tu nak buang sampah tu di padang mahsyar, siapa dia nak jadi tukar sapu sampah? Ada tak tukar sapu sampah di padang mahsyar? Dataran Merdeka tu ada lah. Dah, kita duduk dalam syurga, pahala kita tu pun Allah Ta'ala taruh dalam syurga. Apakah hikmahnya? Nak jawab cikgu tanya tu, tapi nak limbah dulu. Bila limbah cikgu, orang lain diam, tak bertanya lah. Takut kena limbah juga. Susah lah nak dapat ilmu kalau takut kena limbah. Jangan takut. Apakah hikmahnya? Inilah hikmah Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala Maha Adil. Kamu duduk dalam syurga, kamu teringin nak tengok pahala kamu ada banyak mana, tengoklah. Di alam dunia ini tak boleh tengok pahala kamu ada banyak mana. Sekiranya kalau boleh nampak pahala,
Manusia tak akan keluar ke sawah ladang, tak akan keluar bernegok, penuhi di dalam masjid 24 jam kalau boleh nampak pahala. Atau hikmah Allah Ta'ala Maha Adil. Melacung setahun di atas udara, turun mari. Aku nak tengok pahala aku dah banyak mana. Apa dia tengok? Man tastahi ma tastahihil anfus. Nafsu kamu nak apa boleh? Dah. Bagaimana pula dengan kejahatan kita ini? Kalau nak tengok rasa pergi dah ke neraka. Dan kejahatan tu kalau dalam surga, kejahatan kita ada lagi. Oh, kejahatan dia tak masuk dalam syurga. Ya, bukan tempat dia. Dan bagaimana kejahatan tu dihapuskan dengan api neraka atau apa? Kejahatan dihapuskan dengan apa? Soalannya. Jadi pahala tadi sekejap. Apabila Tuhan dia masuk ke dalam syurga, pahala pun Allah Ta'ala taruh dalam syurga. Boleh faham? Bagaimana pula dosa? Jamaah saya sekalian, dia masuk lubang kubur, dia tak bawa dosa. Bila tak bawa, tak ada. Terus ke syurga. Buat soalan, kenapa saya menyampai kata jamaah saya tak bawa dosa masuk lubang kubur? Buat soalan. Dia kata buat soalan, tidak ada ilham nak jawab. Apa yang dia kata tak bawa dosa? Sebab kenapa yang dikatakan dia tidak bawa dosa masuk lubang kubur? Kerana dia bertaubat di waktu sakaratul maut. Siapa dia boleh bertaubat di waktu sakaratul maut, Allah Ta'ala tak akan tolak. Ini alasan saya kata jamaah saya masuk lubang kubur tak bawa dosa. Bila tak bawa dosa, di sana pun tak payah bicara, pindah ke syurga terus bersama dengan pahala. Dah. Ya saya. Sakaratul maut. Tuhan hanya boleh terima sebelum kita sampai sakaratul maut. Saya. Jelas. Okey. Tuan. Manusia ni ada dua golongan. Ada dua golongan. Cuba dengar cara jawab soalan. Saya nak jawab soalan tuan, tapi saya nak tayang dulu cara jawab soalan jangan. Yang diterekam macam harimau lapar. Manusia ada dua golongan. Iman, kafir. Iman, kafir. Boleh faham tak? Orang Islam, orang kafir. Yang dikatakan apabila berada dalam sakaratul maut, Allah Ta'ala tak terima. Itu Tuhan, Allah Ta'ala tak terima. Hak siapa dia Allah Ta'ala tak terima. Di situ kita cakap hukum. Hak orang kafir. Hak orang kafir apabila nyawa dihalakkan, syahadah dia pun tak diterima, taubat dia pun tak diterima. Itu bagi hak orang kafir. Tapi hak orang Islam macam kita, walaupun nyawa dihalakkan, terima lagi. Kecuali tak terima, matahari keluar di sebelah maghrib, baru tak diterima. Boleh faham tak? Teruskan soalan. Ya saya. Hak yang bawa dosa tadi, dia timbang ni hak ada dosa. Hak
bawa dosa. Hak bawa dosa tu dia pergi ke mana? Neraka. Dosa bersama dengan dia. Aku Zaki soal tadi nak tengok dosa. Nak tengok dosa kena pergi ke neraka. Kalau nak tengok pahala kena pergi ke syurga. Manusia yang dua, syurga, neraka. Tengah-tengah tak ada. Dah. Apa dia sini cepat. Ustaz. Itulah taubat ni. Bila saya sebut kata taubat, yang makna payahlah 3 perkara. Bila saya sebut kata taubat, segera jangan kena faham 3 perkara. Meninggal, menyesal, azab tak akan ulang lagi. La ilaha illallah, itulah. Maksud taubat kena cukup syarat. Bagaimana kita belajar kata syarat taubat? Kalau kita dengan Allah 3 perkara, kalau kita dengan manusia 4 perkara. Kita kena faham di situ dulu. Ya. Apa dia Muslimah? Taubat yang diterima tak sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut. Taubat yang sebelum sakaratul maut. Taubat yang sebelum sakaratul maut sekarang lah Diterima. Diterima. Akhir sekali dalam sakaratul maut pun diterima kalau dia boleh bertaubat. Yang akhir sekali. Ya, yang akhir sekali. Tapi diterima tu di waktu sakaratul maut bagi orang beriman sahaja. Bagi orang kafir asli tak diterima. Dah. Walaupun seseorang itu beriman, tetapi dia hidup zaman masa nak kiamat, di mana matahari daripada terbit pada barat. Kalau matahari sudah keluar di sebelah maghrib, ya semua pintu taubat tertutup, pintu 2 kelima syahadah pun sudah tertutup. Dah habis. Jadi ketika itu macam merugilah orang-orang yang hidup yang masa zaman kiamat tu. Beruntunglah kita sekarang ni sebab kita boleh diterima taubat masa sakaratul maut nanti. Beruntunglah kita. Tapi ni tak boleh. Tak banyak dosa sebab hari kiamat. Beruntunglah kita. Terus soalan habis. Okey, habis. Simpan kebajikan dalam syurga. Yang ketiga terus. Dan disucikan dia daripada tiap-tiap yang cela. Pahala dia nak bawa masuk ke dalam syurga, disucikan dia terlebih dahulu daripada tiap-tiap barang yang dicela pada syarak. Apa dia yang dicela pada syarak? Yang dicela pada syarak ialah mengeram. Tak faham. Kita demam. Panggil apa tu? Mengeram lah tu. Untuk ayam tu mengeram. Mengeram betul. Tu dicela pada syarak. Dah bersih daripada yang dicela pada syarak, barulah dibawa masuk ke dalam syurga. Ya. Mengemuhu itulah waktu tak sihat tu, itu dicela pada syarak. Tak berdosa tapi dicela pada syarak, dipandang hina pada syarak. Dibersihkan yang tu dulu. Kita tak reda lah tu. Tak reda, benda tu tak boleh masuk ke dalam
Kalau dia dicela pada syarat dia Allah Ta'ala tak boleh tolong. Ya. Sudah terus lagi. Dan kebinasaan dan kekurangan. Apabila ahli syurga dia nak masuk ke dalam syurga, dia kena bersih daripada kebinasaan dan kekurangan. Dibersihkan daripada kebinasaan dan kekurangan. Dibersih di mana? Sungai Hayat. Sekarang coba balik ke rumah, tengok betih masing-masing. Banyak tak kepala paku di betis? Paku itulah. Dan tengok atas pada betis lagi pun ada banyak tak kepala paku? Tak ada, sikit. Haji Rafi kata sikit. Tak kira. Walau banyak, walau sikit, itu apa kekurangan. Kekurangan. Dia bersih daripada segala kekurangan. Untuk menyempurnakan segala kekurangan, dia kena turun sungai Hayat. Turun ke dalam sungai Hayat. Jamaah ramai-ramai, sifat tinggi, sifat besar, ke semua kekurangan. Tinggi mengikut Tok Adam, laki-laki mengikut ukuran Tok Adam 60 hasta. Bukan ada 7 hasta. Perempuan rendah sedikit, kecil sedikit, mengikut Tok Hawa. Inilah saya kata jamaah sekalian, tinggi besar kesemuanya kurang. Turun mandi sungai Hayat, dah selesai, naik tinggi 7 hasta, besar, tinggi 60 hasta, besar 7 hasta, sempurna, baru boleh masuk ke dalam syurga. Kepala paku satu pun tak ada. Walaupun di dua betis itu dipenuhi dengan kepala paku, apabila turun mandi dari sungai Hayat, hilang habis, satu pun tak ada. Dah. Ya. Ada tak syarat-syarat masuk sungai Hayat dengan apa yang ada dalam sungai Hayat? Syarat nak masuk sungai Hayat, tuan, iman. Itu saja, iman. Walau sebesar zarrah sekalipun, insya-Allah dia boleh sampai ke sungai Hayat. Iman. Dah. Apabila dia naik daripada sungai Hayat, satu benda pun nak anti dia tak boleh, tidak ada cacat celah lagi. Yang kedua, bersih daripada binasa. Dia tak akan mati lagi. Ahli syurga duduk dalam syurga tak akan mati sampai bila-bila. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya kalau Allah Taala hendak memati boleh, tapi Allah Taala tidak mungkin janji. Bersih daripada kekurangan
dan kebinasaan. Masuklah ke dalam syarat. Sudah. Terus. Maka engkau tanya daripada buminya dan tanahnya, maka iaitu kasturi dan zafaran. Bumi syurga. Apa dia bumi syurga? Daripada apa? Kasturi dan zafaran. Tu bumi dalam syurga, kasturi. Kasturi wangi, punya wangi. Bumi pun wangi. Bumi kasturi sedang menunggu siapa dia? Menunggu orang beriman. Kita ini tergolong di dalam golongan orang apa? Macam tu. Tergolong dalam golongan orang beriman. Bumi daripada kasturi. Agak-agak ala dengan tapak kaki kita. Adik kita tengok tapak kaki kita macam mana. Layak tak nak pijak bumi kasturi? Tak layak. Tapi itu layak dengan apa? Ibadah. Bila ada ibadah, Allah Ta'ala beri rahmat. Layak dengan ibadah. Dan kamu ahli ibadah, Allah Ta'ala beri rahmat, mati dalam iman, boleh masuk ke dalam syurga, boleh pijak bumi kasturi. Allahumma inni as'alaka ridhaka wal jannah. Pijaklah bumi kasturi. Dah. Terus lagi. Dan jika engkau tanya daripada atapnya, maka iaitu Arasul Rahman. Jikalau orang bertanya, apakah atap syurga? Dulu-dulu biasanya kedak saya menyampaikan kata aras sebagai bumbung syurga. Ini dia berjumpa hari ini. Aras sebagai atap syurga. Mana syurga di bawah aras. Syurga 100 tingkat. Tiap-tiap 1 tingkat bumi dengan langit. Ukur 100 barulah aras. Di atas. Sebab itulah jangan dikatakan mengatakan Allah Ta'ala berehat di atas aras. Salah. Jangan kata Allah Ta'ala berehat di atas aras. Salah. Dua kesalahan di situ. Nombor satu, berehat. Rehat maknanya tak larat. Tak larat mana lemah. Lemah tu sifat apa? Allah Ta'ala bersifat, tak ada sifat kekurangan. Itu satu kesalahan. Yang keduanya, atas. Lazim bagi atas ni apa? Jirim. Allah Ta'ala jirim ke Arab. Dua kesalahan. Allah Ta'ala tak duduk atas aras. Allah Ta'ala tak berehat di atas aras. Mari kita tafsirkan semesta wa alas. Macam mana kita nak tafsir
tafsir summa stawa 'alal arsy. Saya minta muslimah tolong tafsirkan ayat itu. Summa stawa 'alal arsy, tafsirkan istawla, itu dia Jerami. Di dalam alal arsy dengan makna istawla, merentah. Bukan dengan makna julus, bukan dengan makna umud julus, dua-dua itu duduk atas arah, dengan makna istawla, merentah. Bukan dengan makna duduk, bukan dengan makna berada. Dah. Habis, tak pun lagi. Terus lagi. Dan jika engkau tanya daripada balatunnya, maka iaitu daripada kasturi yang sangat harum baunya. Ulang sekali lagi. Dan jika engkau tanya daripada balatunnya, hamparan. 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 Kapek ke apa dia? Hamparan di dalam syurga. Tiap-tiap satu tingkat ada hamparan. Apakah hamparannya? Kasturi itu daripada kasturi yang sangat harum baunya. Daripada kasturi yang sangat harum, hamparan di dalam syurga. Ramai-ramai coba angkat tangan. Siapa dia pakai wangi kasturi? Coba angkat tangan yang pakai kasturi. Dah. Kenapa tak ada? Oh, mahal. Hamparan di alam dunia tidak ada yang wangi, hanya cantik. Nak wangi, kenalah spray air wangi. Tapi hamparan dalam syurga wangi sepanjang masa yang dia Allah Ta'ala sedia taruh kepada orang beriman yang Allah Ta'ala sedia taruh pada orang yang beriman yang sambunglah ayat tu. Allah Ta'ala sedia taruh kepada orang beriman yang mati dalam iman. Aku tak sangka je lah. Ada tak orang beriman mati dalam kufur? Allah Ta'ala sedia taruh kepada orang beriman yang mati dalam iman. Allahumma aminna minal iman. Kasturi. Teruskan hamparan kasturi. Dan jika engkau tanya daripada anak batunya, maka iaitu daripada lu'lu' dan anak batu dalam syurga, iaitu daripada lu'lu' permata dan jauhar, yakni permata delima. Jauhar delima permata. Siapa dia wahai orang kaya yang pakai cincin permata lu'lu'? Ada ke tak? Ada. Tak. Tak boleh. Tunggu kita pergi tengok dalam syurga. Tunggu pergi tengok lu'lu' dalam syurga macam mana. Bukan kata boleh tengok anak batu tadi berlu'lu', boleh dengar suara anak batu tadi bertasbih kepada Allah. Tunggu dalam syurga. Sebab itulah ramai-ramai jangan menepah tekad neraka. Ramai-ramai
jangan menepah tekad neraka. Barang siapa dia pegang tekad neraka sekarang, selalu pulang balik ke syarikat dia. Apakah maksud pulang balik ke syarikat? Segera bertaubat. Segera bertaubat. Kumpulkan banyak-banyak tekad syurga. Dan jangan bagi hilang tekad syurga. Tekad syurga yang kamu pegang sekarang boleh hilang. Tekad syurga yang kamu pegang sekarang boleh hilang. Mana kan iman? Apabila dia mati dalam murtad, hilanglah tekad syurga. Seseorang Islam apabila dia mati dalam murtad, walau 10 kali haji sekalipun, habitat amal, gugur habis segala amal ibadah. Sebab itulah apabila saudara seagama dengan kita, kesakitan kita tengok lain macam, sunat baca surah Yasin, bukan bid'ah baca surah Yasin. Sunat baca surah Yasin, bukan bid'ah, sunat. Hadis berbunyi macam mana? Lakinu mautakum Yasin. Itu nas dalil. Apabila baca Yasin kepada dia, orang sakit tadi, Ridwan alaihissalam, Ridwan alaihissalam bawa minuman daripada syurga bagi pesakit itu minum. Saya tengok di dalam tafsir Nurul Ihsan juzuk yang ketiga muka surat 333. Tapi saya rasa kalau cetak baru itu muka surat berubah. Pergi cari Firot surah Yasin. Muka surat tu tak kira, ada di situ. Dah sunat baca surah Yasin, bukan bid'ah. Orang beriman apabila dia terlibat dengan murtad, mati dalam murtad, hilang tekad syurga. Sudah. Kalau tak mau bagi terlibat dengan murtad di waktu sakaratul maut, amalkan apa dia? Allahumma rizqna. La ilaha illallah. Amal yang tu, Allahumma rizqna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amalkan. Karena kata kita sayang kepada iman. Sudah, terus lagi. Dan jika kau tanya daripada binanya, maka Ya. iaitu daripada emas dan perak. InsyaAllah. Binaan bangunan syurga 100 tingkat daripada emas dan perak. Ramai-ramai siapa dia milik emas berat 1 kilogram? Ada ke tak? Ada. Kata apa? Oh iyalah, alal qadar cukup. Pakai alal qadar cukup. Bangunan syurga emas dan perak. Kalau cilik dengan muka jamaah kita ramai-ramai layak tak
tak layak. Tapi dengan sebab rahmat Allah yang tak layak jadi layak. Tak layak tu dengan sebab kita hidup. Tak layak dengan sebab kita hidup. Tak hidup macam mana betis dipenuhi dengan kepala paku. Hidup tak layak. Bila boleh layak? Setelah selesai urusan dengan sungai Hayat, dah layak. Masuklah ke syarikat. Teruskan. Dan jika engkau tanya daripada pohonnya, pohon kayunya, maka tiada padanya daripada pohon kayu melainkan batangnya itu daripada emas, atau daripada perak, tiada daripada kayu dan persyarat. Pokok tuba, Pakai rumah. pokok tuba dalam syarikat. Satu helai daun tuba besar mana, sebulan setahun kuda berlari belum lepas daripada bayannya. Daun tidak gugur daripada emas dan perak batangnya. Pokok tuba, buah dia besar lebih kurang di minyak tanah, besar tinggi. Kenapa? Kerana ahli syurga. Sekarang mulut kita luas berapa inci? Berapa inci? 3 inci lah. 3 inci lah rata. 3 inci. Kita baru tinggi 6 kaki. Ini 60 hasta. Agak-agak mulut kita berapa inci luas. Kalau buah tuba tu kecil, pupuk telah. Sebab buah tuba tu besar, mulut kita banyak kalau tinggi 60 kaki, sekarang 3 inci. Besok tinggi 60 kaki, berapa inci mulut kita? Dada dan 6 hasta. Dada dan 6 hasta. Berapa kaki mulut? Sekali. Dekat sekaki. Eloklah dekat besar tu. Dah. Mulut luar dah. Tak huduh. Mulut luar huduh tu badan kecil. Memanglah kalau mulut sampai ke sini huduh. Tapi walaupun mulut 1 kaki, badan 70 hasta. Cantik. Dah, kalau mulut luar macam katung tu, itu memang tak cantik lah. Sudah. Pendeknya, seseorang yang selesai urusan dengan sungai Hayat tak boleh komen kritik lagi tubuh badan dia. Nak kata tak cantik, dah tak ada tempat yang tak cantik. Apabila selesai urusan dengan sungai Hayat. Tapi ingat, syarat macam tuan soal tadi. Apakah syarat nak boleh mandi sungai Hayat? Ingat yang tu. Iman. Kalau tak ada iman, tak boleh. Sebab apa? Sebab nak ke neraka tu tak perlu sungai Hayat. Hanya perlu pada sungai Hayat nak ke syurga sahaja. Dah. Terus Zaki. Jika engkau tanya daripada buah kayunya, maka adalah satu buahnya umpama kirbah, yang terlebih lembut daripada daging dan terlebih manis daripada madu. Jenis buah-buahan di dalam syurga jangan
duduk di dalam syurga, bukan rumah flat, bukan Pak Man. Ahli syurga duduk di dalam syurga, sebuah keluarga, sebuah rumah. Sebuah rumah, sebuah keluarga, sebuah rumah, sebuah keluarga. Tiap-tiap satu tapak rumah, besar panjang, sejauh mata memandang. Dan di dalam kawasan rumah itu lengkap jenis pokok buah-buahan dan sungai. Bukan kata pokok ni kau pergi ambil buah korang ni, dah. Dusun masing-masing. Buah-buah dalam syurga lebih lembut daripada daging. Tak macam jambu batu. Lebih manis daripada madu. Ada kecil manis tak? Oh, tak ada jamaah. Makanlah banyak mana pun. Kecil manis di sana tak ada. Apa saja penyakit pun tak ada. Hatta tak jadi penyakit, makan tak bewak, minum tak kecil pun tak jadi penyakit. Dah, makan dah. Buah-buah dalam syurga makan. Bukan makan kerana lapar, bukan minum kerana dahaga, makan minum kerana gembira. Kerana gembira. Haji Ramli dia bercakap dengan Haji Halimah, nasib baiklah Haji Ramli pak selalu kita dulu. Kalau tidak kita tak sampai ke syurga. Bila Salimah dia marah, orang tu dia marah. Haji Ramli kata kepada Haji Halimah, jom kita berjumpa dengan orang marah ke Haji lah. Cari tak berjumpa. Haji Ramli dengan Haji Halimah jumpa dengan Mama, si Fulan tu duduk di mana? Oh, aku cari juga tapi tak berjumpa. Haji Ramli ini jadi keras kepala. Dia banyak tingkah yang ke-100. Jumpa dengan siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sahabat saya sebulan bin Fulan tak berjumpa. Rasulullah memunajat kepada Tuhan. Tuhan tunjuk dalam neraka. Oh Haji Ramli, sahabat kamu tu dalam neraka. Atau Haji Halimah, ini dah selalu mati jilah dulu. Bila kena limpah marah, ini dah. Okey, ya Rasulullah tolong syafaatkan sahabat kami. Oh Haji Ali, aku tak boleh syafaat, dia tu iman tak ada. Habislah. Aku tak boleh syafaat dan dia mati dalam murtad. Dah. Dapat itulah jemaah. Guru mana pun tidak ada guru yang benci kepada murid. Dia marah. Memang marah, tapi marah sayang. Tapi murid bila marah sungguh. Itulah akibatnya. Tak, jangan marah. Kalau saya lupa apa aja ni, kita ajar aku jangan marah. Senyum sudah. Kalau terasa hati sikit macam mana? Ya. Terasa hati sikit. Senyum cepat-cepat. Nak marah, senyum cepat-cepat. Hilanglah marah. Ya, insyaAllah. Sudah. Ada kemiskinan jamaah, saya takut banyak dulu. Ada kemiskinan tentang syurga.
pun berbeza. Ya. Dengar jamaah. Pangkat darajat seseorang dalam syurga mengikut pangkat darajat dia di alam dunia. Di mana perbezaan tempat dalam syurga? Okey. Kalau kita pangkat tinggi di alam dunia, maka tinggilah pangkat dalam syurga dan tempat duduk pun tinggi. Kalau pangkat rendah macam kita, tempat duduk pun rendah. Itulah hikmah dijadikan syurga itu 100 tingkat. Apa bezanya? Teruskan. Cara apa? Pangkat pegawai, pangkat pengarah, dia tidak ada beza dalaman ataupun luaran. Kalau sekarang pangkat dia timbalan Perdana Menteri yang adil, dia balik ke syurga pun pangkat dia timbalan Perdana Menteri juga. Tak nilai zahir ataupun batin, mengikut pangkat di alam dunia. Tak nilai zahir dan batin. Ya, habis. Yang seterusnya tak ada. Cukuplah di situ dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma inna min ahli syafa'atihi wa tahta liwa'ihi wasqina min ka'si hawdihi sallallahu alaihi wasallam. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام